Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Nama saya Mahavinodini Rajkumar. Nombor matrik saya 249008. Okey, di sini saya ingin membentangkan tentang tugasan kumpulan kami yang bertajuk Akta Fitnah 1957. Okey, akta ini tersenarai dalam akta yang berada di Malaysia di peringkat 286. Okey, akta ini dikuatkuasakan di Semenanjung Malaysia pada 1 Julai 1957 dan di Sabah Sarawak pula pada 6 Mei 1965. Okey, fitnah ini bermaksud satu pernyataan yang dibuat secara lisan atau perkataan yang berasaskan perkataan yang merosakkan seseorang dalam masyarakat. Okey, di Malaysia mempunyai dua jenis undang-undang fitnah, antaranya tuntutan jenayah dan juga tuntutan sivil. Okey, tuntutan jenayah pula diperuntukkan di bawah Seksyen 499 dan Kanun 502. Okey, hukuman yang diperkenalkan untuk tuntutan jenayah, hukuman penjara, denda, sabbitan. Okey, untuk tuntutan sivil adalah pampasan atau ganti rugi yang diperuntukkan oleh mahkamah bergantung kepada kapasiti seseorang individu. Okey, tujuan Akta Fitnah 1957 terbahagi kepada 3. Antaranya adalah menyelesaikan masalah penyebaran fitnah. Yang kedua, mencegah penyebaran fitnah. Yang ketiga, memastikan hak kebebasan bersuara. Okey, dalam menyelesaikan masalah penyebaran pula. Okey, perkembangan teknologi pada masa sekarang ini telah menyebabkan penyebaran fitnah ini berleluasa. Okey, oleh sebab akta fitnah ini dapat menyelesaikan masalah penyebaran tersebut. Okey, yang kedua, mencegah penyebaran fitnah. Okey, dalam penyebaran fitnah ini setiap orang bertanggungjawab terhadap perkara ini. Okey, setiap individu perlu berkongsi maklumat yang benar atau sahih. Yang ketiga, memastikan hak kebebasan bersuara. Okey, di Malaysia di bawah akta ini semua warga negara diberi hak untuk bertanya jika terdapat kesalahan sebegini di diri mereka. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Fazil bin Aulia, nombor matrik 260028. Okey, libel dan slander. Ia merupakan Akta Fitnah 1957. Mengatur tuntutan fitnah dalam undang-undang sivil. Terdapat dua jenis fitnah, iaitu libel dan slander. Bentuk pertama ialah libel. Libel adalah bentuk pernyataan yang kekal. Contohnya komik, artikel, surat khabar, filem, siaran TV, gambar dan juga siaran. Fitnah adalah actionable, iaitu bertindak sendiri. Ini bermaksud seseorang mangsa yang difitnah tidak perlu membuktikan kerugian yang dialami disebabkan pernyataan fitnah tersebut. Contohnya yang terdapat di dalam kes Datuk Dr. Mujahid Yusof melawan Dr. Kamarul Yusof. Hakim memutuskan bahawa kenyataan fitnah yang dilemparkan oleh defendant kepada plaintiff menerusi media sosial merupakan kes libel. Mangsa memohon untuk menuntut ganti rugi sebanyak 5 juta, termasuk ganti rugi keterlaluan dan ganti rugi teladan atas fitnah bertulis. Mahkamah telah mengkonklusikan bahawa kenyataan ini berunsur fitnah yang telah menjejaskan maruah, reputasi dan kedudukan sebagai Muslim, ahli parlimen dan masyarakat. Bentuk kedua ialah slander. Slander ialah sesuatu pernyataan fitnah yang berbentuk tidak kekal seperti rakam suara dan sebagainya. Slander adalah bersifat pasif dan ganti rugi boleh dituntut jika mangsa dapat membuktikan kerugian mangsa tersebut, kecuali dalam kes-kes tertentu. Contohnya, defendant menyebarkan fitnah terhadap mangsa telah melakukan sesuatu jenayah yang boleh menyebabkan mangsa tersebut disabit kesalahan.
Ini dapat dilihat melalui contoh kes Sivanadan melawan Abdullah Datuk Abdul Rahman. Di dalam kes ini, mangsa telah menuntut ganti rugi kepada defendant kerana defendant telah mendakwa mangsa sebagai penipu. Namun tuntutan gagal dibuat kerana fitnah yang disebarkan oleh defendant tidak menjurus bangsa kepada hukuman penjara. Oleh itu, mangsa perlu mengemukakan kerugian yang dialaminya disebabkan fitnah tersebut kepada mahkamah. Okey, seterusnya adalah elemen yang perlu memenuhi untuk tuntutan fitnah. Untuk memastikan bahawa tuntutan saman fitnah dapat diajukan terhadap seseorang, 3 elemen perlu dipatuhi. Pertama, kenyataan perlu secara terang-terangan. Kenyataan yang membawa maksud fitnah secara literal serta mudah difahami oleh orang ramai. Kenyataan tersebut perlulah diberitahu secara natural dan berterangan. Selain itu, kenyataan fitnah adalah berbentuk innuendo. Innuendo boleh didefinisikan sebagai fitnah yang berbentuk tersirat. Makna tersirat yang difahami oleh pembaca membawa kepada fitnah. Innuendo pernyataan yang hanya difahami oleh beberapa orang. Elemen kedua ialah mesti dipenuhi adalah bahawa pernyataan fitnah mesti merujuk kepada penggugat, bukan pihak lain. Ujian untuk menentukan sama ada syarat ini dipenuhi adalah bahawa jika pembaca telah membaca pernyataan itu, mereka akan terus mengetahui bahawa pernyataan itu merujuk kepada penggugat, sehingga penggugat juga dapat diperkenalkan melalui nama samaran atau internal letter. Walaupun defendant tidak mengetahui atau tidak mengetahui kewujudan preventif, boleh mengambil tindakan. Agar dapat menentukan terhadap terdakwa, elemen ketiga yang harus dipenuhi adalah pernyataan itu harus diterbitkan atau disampaikan kepada pihak ketiga. Penerbitan dapat dirancang untuk menyebarkan pernyataan idea agar orang lain daripada orang lain yang dimaksudkan. Salam sejahtera, nama saya Ronaldo James, nombor metrik 260368. Hari ini saya akan menyambung pembentangan mengenai penilaian di dalam hak akta fitnah. Baik, dalam era globalisasi ini semuanya akan berakhir. Oleh itu, fitnah juga dapat dilakukan melalui internet dan dunia maya. Oleh itu, kita mesti berhati-hati semasa menulis sebarang kenyataan di internet. Sebagai contoh, di Malaysia, kita menikmati kebebasan bersuara seperti yang dinyatakan dalam artikel 10-1-E Perlembagaan Persekutuan. Namun, hak kebebasan bersuara ini terhad, tidak mutlak. Ia terikat dengan klausa kurungan 2, klausa kurungan 3 dan klausa kurungan 4. Salah satu larangan kebebasan bersuara di negara kita adalah adanya undang-undang yang berkaitan dengan fitnah, seperti Akta Fitnah 1957. Pengumuman undang-undang yang berkaitan dengan fitnah bertujuan untuk melindungi reputasi dan reputasi sosial individu dan menghindari penghinaan. Sebelum zaman teknologi, kebanyakan masalah fitnah hanya wujud melalui televisyen dan radio. Namun dengan berlakunya masa, maklumat kini tersebar lebih pantas di internet. Media sosial seperti WhatsApp, SMS, email, Telegram, dan lain-lain lagi. Oleh itu, terdapat kekeliruan dan perdebatan di kalangan peguam untuk menentukan sama ada mesej di telefon dan komputer harus dianggap fitnah atau fitnah dalam bentuk fitnah. Selepas perbincangan, orang bersetuju bahawa itu adalah bentuk fitnah. Menentukan sama ada siaran radio dan televisyen adalah libel atau seleda adalah masalah yang sama yang pernah terjadi pada masa lalu. Pada tahun 2019, seorang wanita Izzatul
Hairiyah Abdullah telah disabit kesalahan fitnah dan menjatuhkan hukuman membuat permohonan maaf secara terbuka atas kesalahan dilakukan. Tuan Guaman The Law Chamber of Fauzi and Nasir telah mengendalikan kes penyebaran fitnah terhadap pelakon Datuk Wan Abe. Mahkamah memerintahkan untuk membayar pampasan ganti rugi dan membuat permohonan dalam media dan surat akuan terbuka untuk menarik balik kenyataan yang disebarkan olehnya. Pengadilan Malaysia haruslah mematuhi prosedur yang ditetapkan dalam Common Law, iaitu Akta Fitnah 1957 dan tata cara di bawah Aturan 78, Akta Kaedah-Kaedah Mahkamah 2012. Di Malaysia, secara amnya, kes yang melibatkan orang yang terkenal akan mendapat perhatian daripada masyarakat. Oleh itu, mahkamah mempersetujui tuntutan fitnah. Pihak bersalah akan memberi pampasan yang lumayan kepada pihak yang menuntut atau mangsa yang difitnah. Pada tahun 2019, Nurul Izzah Anwar menerima ganti rugi sebanyak RM850,000 dalam kes fitnah terhadap bekas Menteri Pembangunan Luar Bandar dan Wilayah Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dan bekas Ketua Polis Negara Tan Sri Khalid Abu Bakar berhubung pertemuannya dengan Puteri Sulu. Nurul Izzah menyaman kedua-dua individu tersebut kerana mereka menggambarkan mangsa sebagai pengkhianat negara dan sebagai perancang pencerobohan Lat Datu pada tahun 2013. Mahkamah Tinggi telah memerintahkan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dan Tan Sri Khalid Abu Bakar untuk masing-masing membayar duit pampasan sebanyak RM600,000 dan RM400,000 dan membuat 2 sidang akhbar yang berasingan. Sekian saja untuk pembentangan saya. Seterusnya rakan saya akan menyambung pembentangan kami mengenai Akta Fitnah. Terima kasih. Salam sejahtera doktor. Saya pula akan sambung bahagian kritikan. Meskipun ramai orang yang menyokong, namun ada yang kurang puas hati malah membuat kritikan secara terbuka terhadap Akta Fitnah 1957. Antara isu yang akan menjadi para apabila akta ini berpihak kepada segelintir golongan yang tertentu sehingga menyebabkan terbatasnya kebebasan rakyat untuk memberi pendapat. Para masyarakat berpendapat bahawa penguatkuasaan undang-undang harus diperketatkan kerana walaupun mempunyai undang-undang untuk membentang fitnah, tetapi masih ada golongan-golongan yang sanggup memfitnah tanpa memikirkan risikan itu sendiri. Akta fitnah adalah bertujuan untuk mengekalkan dan mewujudkan ketenteraman dalam masyarakat. Rakyat semakin berani untuk memfitnah demi mewujudkan kucak-kacir dan gelisah di dalam negara dan antara komuniti dan rakyat. Sebagai contoh, segelintir yang memfitnah sebagai bilangan kes COVID-19. Sebelum Kementerian Kesihatan Malaysia mengeluarkan kenyataan, rakyat pula pandai-pandai mengeluarkan beberapa fakta yang tidak tepat dan tidak mengikut standard prosedur yang telah ditetapkan. Secara kesimpulannya, sebagai sebuah negara yang berpotensi, perlu sedar akan kepentingan Akta Fitnah 1957 kerana sekarang kita sedang berada dalam era industri 4.0, iaitu tahun pun sudah 2021. Maka kebanyakan masyarakat Malaysia sekarang lebih terdedah pada teknologi dengan mempunyai telefon pintar dan media sosial. Dulu rakyat perlu mencari internet cyber cafe, tetapi sekarang tidak perlu semenjak sudah ada telefon pintar, dan rakyat sekarang lebih celik dan lebih cerdik dengan apa yang sedang berlaku dan apa yang tengah berlaku. Terdapat banyak undang-undang yang boleh dilaksanakan untuk mementeras penyebaran fitnah seperti Akta Mesin Cetak dan Penerbitan, Akta Komunikasi dan Multimedia 1958. Akta-akta ini juga disemak
perlu disemak semula oleh kerajaan supaya lebih realisasi dan lebih serasi dengan keadaan dan mengikut trend terkini yang mana sedang berlaku dalam negara. Secara ringkasnya, Undang-Undang Fitnah Malaysia pada tahun 1957 telah berjaya melindungi hak kita sebagai warga negara dengan menjaga reputasi yang baik dalam masyarakat. Pampasan dan hukuman yang dikenakan boleh menyebabkan orang takut menyebarkan sesuka hati. Banyak orang juga ingin menyelesaikan fitnah ini kerana diandaikan bahawa jika mereka menang tuntutan mereka di mahkamah, maka pengadilan mengizinkan gugatan fitnah tersebut dan mereka akan dapat ganti rugi yang tinggi dan lumayan. Sudah tentu sebagai selebriti reputasi yang mempunyai reputasi yang baik, yang dibawanya adalah aset yang sangat berharga. Namun tidak semuanya indah mengenai tuntutan fitnah ini. Tidak semua yang kita saman mempunyai wang yang cukup untuk membayar pampasan. Sebagai warga negara yang bertanggungjawab, kita mesti sentiasa mengambil tindakan yang wajar dan drastik supaya memastikan kesahihan setiap berita dan informasi yang kita menyebarkan dalam media sosial adalah tepat dan betul, supaya tidak menimbulkan kekacauan atau kekeliruan di kalangan rakyat, terutama pada time pandemik seperti ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aizat bin Amri, nombor metrik 260347. Okey, saya akan menyambung di bahagian kesimpulan. Okey, sebagai sebuah negara yang berpotensi, perlu sedar akan kepentingan Akta Fitnah tahun 1957 kerana sekarang kita sedang berada di era industri 4.0. Maka kebanyakan masyarakat di Malaysia ini majoritinya mempunyai telefon pintar dan media sosial. Disebabkan itu, masyarakat perlu sedar akan kesan negatif yang mampu diberi oleh penggunaan teknologi seperti penyebaran fitnah mampu mencacatkan ekonomi negara serta keselamatan negara. Terdapat banyak undang-undang yang boleh dilaksanakan untuk memeteras penyebaran fitnah seperti Akta Mesin Cetak dan Penerbitan, Akta Komunikasi dan Multimedia tahun 1998. Akta-akta ini juga perlu disemak semula mengikut teknologi sekarang kerana negara kita ini semakin maju dengan teknologi dan semakin meningkat juga kes fitnah. Secara ringkasnya, Undang-Undang Fitnah Malaysia pada tahun 1957 telah berjaya melindungi hak kita sebagai warga negara dengan menjaga reputasi yang baik dalam masyarakat. Pampasan dan hukuman yang dikenakan oleh menyebabkan orang takut, menyebabkan fitnah sesuka hati. Itu juga antara undang-undang fitnah. Banyak orang yang ingin menyelesaikan gugatan fitnah ini kerana diandaikan bahawa jika mereka memenangkan tuntutan tersebut, jika pengadilan mengizinkan gugatan fitnah tersebut, mereka akan dapat ganti rugi yang tinggi. Sudah tentu, sebagai selebriti, reputasi baik yang dibawa adalah aset yang sangat berharga. Namun tidak semuanya indah mengenai tuntutan fitnah. Tidak semua orang yang kita sama mempunyai wang untuk membayar pampasan. Memandangkan perkembangan tuntutan mahkamah fitnah di negara ini, kita perlu membicarakan kebebasan suara yang sering disalahgunakan. Walau kebebasan bersuara adalah salah satu kebebasan yang dilindungi oleh artikel 10 Perlembagaan Persekutuan, hak ini bukanlah hak mutlak. Secara kasar, jika anda ingin bercakap dengan kebebasan, anda perlu bersedia untuk dipengaruhi. Sebagai warga negara yang bertanggungjawab, kita mesti sentiasa mengambil tindakan yang wajar dan memastikan kesahihan berita sebelum menyebarkan berita. Kita juga tidak boleh menyebar kebencian dengan menyebarkan fakta tidak benar kepada masyarakat
yang mengikut Akta Fitnah 1957 yang mengatur kes fitnah di Malaysia adalah rang undang-undang yang berkesan dan berjaya. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum.